Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Ini BIS Malaysia Jumaat 8 Mac 2024. Terima kasih kepada anda kerana setia bersama kami di saluran berita RTM dan juga di Facebook Live dan YouTube BIS Malaysia. Saya Faiz Syairah Nizam. Saudara, kita saksikan dahulu senarai komoditi terpilih dan mata wang asing disediakan PNB Investment. Sempena sepanjang musim cuti sekolah, Pusat Beli Belah turut meraikan dengan menganjurkan aktiviti menarik. Ia bukan sahaja terhad kepada pengunjung kanak-kanak, malah terbuka kepada ibu bapa. BIS sana sini kita bersama Akmal Hafiz Ruslan melihat kemeriahannya. Baik, kita melihat kemeriahan dan juga keseronokan anak-anak yang mana aktiviti kat belakang saya ni. Seronok mereka bermain permainan yang ada di sini. Baik saudara, sempena dengan musim cuti persekolahan ini, pastinya ibu bapa telah pun merancang untuk membawa anak-anak mereka melaksanakan aktiviti-aktiviti yang menarik. Dan Pusat Beli Belah tidak melepaskan peluang untuk melaksanakan aktiviti yang menarik kepada mereka. Ini sesuai untuk orang dewasa juga, malah untuk seisi keluarga. Dan ini sebenarnya memberi limpahan ekonomi kepada para peniaga di dalam Pusat Beli Belah ini. Kalau diorang dah seronok, saya pun rasa seronok. Jadi kalau anda nak tahu apakah keseronokan yang ada di dalam fun fair, di dalam Pusat Beli Belah ini, jom ikut saya. Bersama dengan Miss Sharina yang cantik lagi menawan di sebelah saya ketika ini untuk kita dapatkan input yang terbaik berkenaan dengan penganjuran V-Kids Carnival di Alamanda Putrajaya ini. Mungkin Puan Sharina boleh kongsikan sedikit apa menariknya berada di Fun Fair di dalam Pusat Beli Belah ini. Itulah dia. Nama pun Fun Fair kan. Selalunya Fun Fair tu kita buat outdoor. But menariknya dan uniknya V-Kids Carnival di Alamanda dan juga di Mushroom Mall Terengganu, kami bawakan carnival tu ke dalam Pusat Beli Belah. Di mana kalau kat luar tu panas lah, hujan lah, susah parents manage kan. So kita dah managekan untuk our shoppers which are parents. Kita lengkapi our center court dengan carnival yang serba warna-warni. Dengan pelbagai aktiviti, kami anjurkan untuk kanak-kanak participate secara holistik. Kami juga ada sediakan pelbagai acara warna, aktiviti melukis, aktiviti yang merangsang minda kanak-kanak kita. So para ibu bapa boleh duduk bersama dengan kanak-kanak dekat belakang ni, you know, and then they can do activities together under a very orang cakap suasana yang selamat, yang meriah dan yang selesa. Baik, betul. Memang saya lihat di sini pun kalau kita tengok di belakang kami ni, belakang kita ni kan, ibu dan juga ayah mungkin bersama-sama mewarna kan, melaksanakan aktiviti bersama-sama, mengeratkan lagi silaturahim. Jadi kalau kita lihat Cik Sharina, kalau kita semakin ramai pengunjung di sini, sebenarnya ia memberi limpahan ekonomi kepada para peniaga yang ada di sini. Jadi bagaimana Cik Sharina melihat kepada keupayaan untuk tarikan ekonomi kepada para peniaga di sini? Kami sebagai pengurusan sepanjang masa, kami akan melakukan dan menganjurkan kempen-kempen untuk menggalakkan para pelawat mengunjungi Pusat Beli Belah Alamanda dan juga Mushroom Mall di Terengganu. Contohnya V-Kids Carnival ni, our main focus untuk tarik para family sempena cuti sekolah, so that siapa-siapa yang tak dapat nak pergi bercuti luar daripada Malaysia ke luar daripada Klang Valley, there's always things to do dekat Klang Valley itself. Di samping itu, beri peningkatan pendapatan kepada para retailers kami. Baik, dan kalau kita lihat dari segi kerjasama yang dilaksanakan, adakah pihak pengurusan melaksanakan
akan kerjasama dengan agensi-agensi yang lain ataupun bagaimana? Selalunya kami akan utamakan untuk berkolaborasi dengan para retailers kami. So for example, kami akan bekerjasama dengan our tenants. For example, kalau kita shopping 300 dekat sini, diorang boleh tebus sesuatu daripada our tenants. Tempatnya tak lalu orang kata luas, jadi anak-anak tu masih terkawal lah. Manfaat jugalah untuk diorang. Jadi diorang happy, kita pun happy lah. Tempat dia selamat lah. Tak, orang kata kalau kat luar tu panas, lepas tu tempatnya luas, jadi anak tak terkawal lah. Kalau macam dalam mall ni anak terkawal lah untuk kita tengok kan. Sebenarnya saya daripada Kuantan. Dari Kuantan bawa wife khusus lah dekat KKM. So alang-alang tu sementara dia khusus bawa anak-anak dekat kawasan sini lah. So dapat kawasan sini macam menarik banyak benda yang kanak-kanak boleh main kan. So boleh mengisi masa peluang dia orang lah. Saya rasa permainan kat sini macam boleh untuk semua peringkat umur lah. Semua peringkat umur boleh main sekali. Tak kira yang sekolah ke, yang dari universiti ke, mak ayah ke, boleh enjoy sekali. Baik, aktiviti membaling tin seperti yang saya lakukan tadi itu mengimbau kembali kenangan zaman kanak-kanak di Fun Fair, dan pastinya ia hanya sesuai untuk dilakukan bersama-sama dengan ahli keluarga dan juga anak-anak kita, dan ini memberikan juga limpahan ekonomi seiring dengan seruan kerajaan untuk merancakkan lebih ekonomi pusat beli belah, dan ianya akan memberikan satu aktiviti yang menarik kepada penggiat ataupun kepada industri pusat beli belah untuk merancakkan ekonomi mereka. Sekian saja, saya Iqbal Hafiz Ruslan kembali bersama rakan penyampai di studio. Akmal, terima kasih. Saudara, kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini dalam Bis Malaysia. Urusan seharian harus dipermudahkan. Sama ada bayar bil, bayar cukai atau memperbarui pasport dan lesen. Untuk memperkasa usaha ini, kerajaan akan menubuh GovTech Malaysia dengan meningkatkan keupayaan kerajaan untuk menerajui usaha meningkat kualiti data awam, inovasi awam dan perkhidmatan awam. Saudara, seperti biasa, setiap Jumaat kami bawakan rangkuman imbasan berita ekonomi yang menjadi tumpuan media utama negara sepanjang minggu. Kita mulakan dengan laporan ini. Industri penerbangan global bermula dengan kukuh pada 2024 dengan permintaan penumpang global Januari menunjukkan peningkatan 16.6%. Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa IATA berkata permintaan antarabangsa melonjak 20.8%, manakala permintaan domestik naik 10.4%. Bagi pasaran penumpang antarabangsa, kapasiti meningkat 20.9% dan faktor muatan kekal pada 79.7% pada Januari 2024. Bagi pasaran penumpang domestik, kapasiti meningkat 4.6% dan faktor muatan ialah 80.2%, naik 4.2 mata. Seterusnya, ekonomi negara diunjur berkembang 4 hingga 5% tahun ini disokong permintaan domestik yang kukuh dan sektor luaran yang bertambah baik. Gubernur Bank Negara, Dato' Abdul Rashid Ghafur berkata ekonomi global yang bertambah baik serta peningkatan kitaran teknologi akan memberi manfaat kepada sektor ekspor. Tahun lalu, sebanyak 329 bilion pelaburan telah diluluskan dengan pelaburan langsung asing menyumbang 57%. Saiz dana terkumpul kumpulan wang persaraan diperbadankan KWAP sebenar mencecah 190.3 bilion ringgit ini sehingga 31 Disember 2023 jika diselaraskan dengan pengeluaran terkumpul sejumlah 20.5 bilion ringgit untuk membiayai sebahagian daripada tanggungan pencen tahunan kerajaan sejak 2018. Kementerian Kewangan berkata dana terkumpul KWAP yang belum diaudit setakat 31 Disember 2023 berjumlah 169.8 bilion ringgit dengan pertumbuhan sebanyak 305% atau kadar pertumbuhan tahunan terkumpul CAGR 9.0% sejak penubuhannya pada 1 Mac 2007.
Dalam perkembangan lain, perdagangan dua hala Malaysia dan Bosnia and Herzegovina mencecah 18 juta ringgit, mencatatkan pertumbuhan ketara sebanyak 32.2% tahun ke tahun pada 2023 menurut Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia Matrade. Pengerusinya, Datuk Seri Rizal American berkata, dalam tempoh yang sama, ekspor Malaysia ke Bosnia and Herzegovina meningkat 3.2% kepada 3.2 juta ringgit, manakala import meningkat 40.8% kepada 14.83 juta ringgit. Bagi 2023, perdagangan Malaysia dengan Kesatuan Eropah EU berjumlah 206.69 bilion ringgit dengan nilai ekspor dan import masing-masing berjumlah 112.88 bilion ringgit dan 93.81 bilion ringgit. Dan seterusnya, Kerajaan Negeri Sembilan bekerjasama dengan Tanker Holdings Berhad di bawah anak syarikat Midports Holdings Sedia Berhad untuk membina pelabuhan kontena pintar kecerdasan AI pertama di negara ini. Pelabuhan yang akan dibina di Pasir Panjang Port Dickson di kawasan seluas kira-kira 194 hektar itu dengan tambahan 33.66 hektar tanah dasar laut melibatkan peruntukan 2 bilion ringgit daripada pihak swasta. Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun berkata, pelabuhan berkenaan secara asasnya mempunyai jeti sepanjang 1.8 km serta terminal dan kawasan pengoperasian kontena seluas lebih kurang 81 hektar. Baik saudara, itu tadi rangkuman imbasan berita ekonomi yang menjadi tumpuan media utama negara sepanjang minggu. Bis Malaysia edisi 8 Mac 2024 berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Selamat Hari Wanita. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.